Assalamualaikum dan salam perpaduan. Saya Abang Muasli Abang Abdul Samad bersama anda dalam Berita Pagi Sarawak edisi Selasa 27 Disember. Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg terus mengulangi komitmennya untuk memberikan pendidikan yang berkualiti dan percuma kepada rakyat negeri ini. Ia dapat dicapai melalui landasan yang dirangka kerajaan negeri dengan penggubalan rang Undang-Undang Dana Kekayaan Berdaulat yang diluluskan pada persidangan Dewan Undang Negeri pada November lepas. Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari menambah kesungguhan kerajaan negeri itu juga terbukti dengan usaha menaik taraf ke semua fasiliti pendidikan di bawah pentadbirannya. There don't have enough fund to improve the school, but the mission school now all being repaired by the state government. Bercakap dalam majlis rumah terbuka bersempena sambutan Hari Christmas di St. Thomas Cathedral Parish Hall, Kuching, beliau mahu sepanjang tempoh pentadbirannya semua pihak mendapat manfaat. Ia mengucapkan modal. When the time comes for us to say thank you, to retire, then we retire at least we feel that we have done our part in terms of building the country. Pada majlis rumah terbuka yang dihadiri sekitar 1,000 orang itu, Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari turut memuji ketabahan penduduk Sarawak semasa menghadapi pandemik COVID-19 sejak 2 tahun lepas. Katanya, walaupun sukar untuk menerima hakikat tidak dapat ke rumah-rumah ibadah, namun rakyat akur dengan tuntutan tersebut. Turut hadir pada majlis itu Timbalan Premier Sarawak Datuk Ahmad Douglas Uga Embas, Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah dan Bishop Kuching Datuk Daniel Jude. Sambutan ambang Tahun Baru 2023 di Sarawak diteruskan, namun pada skala yang lebih kecil. Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah menjelaskan ia telah mendapat nasihat dan persetujuan kerajaan negeri. Datuk Seri Abdul Karim memberitahu kerajaan pada awalnya merancang untuk mengadakan ambang Tahun Baharu 2023 berskala besar di tebingan Kuching. Namun Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mahu sambutan itu dilakukan dalam skala kecil selain lokasi dipindahkan ke Stadium Perpaduan. Beliau memberitahu demikian kepada media semasa rumah terbuka Christmas Anglican di St. Thomas Kuching. Dalam pada itu, Datuk Seri Abdul Karim berkata pengisian, persembahan nyanyian, pertunjukan bunga api dan sebagainya untuk sambutan ambang Tahun Baharu 2023 masih dikekalkan. Pada 21 Disember lalu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan bahawa sambutan ambang Tahun Baharu 2023 di Dataran Merdeka pada 31 Disember ini dibatalkan berikutan keadaan beberapa negeri yang dilanda musibah banjir. Perayaan seperti sambutan Hari Christmas menjadi wadah pertemuan saudara mara dan sahabat handai tanpa mengira kaum dan agama untuk beramah mesra bagi memperkukuhkan lagi hubungan persaudaraan. Menteri Pengangkutan Datuk Seri Lee Kim Shin berkata uniknya Sarawak yang dalam setiap keluarga terdapat pelbagai kaum dan agama hasil daripada perkahwinan campur. Datuk Seri Lee dalam pada itu berharap tradisi dan budaya yang ada di Sarawak seperti itu akan terus dikekalkan terutamanya golongan muda. Beliau berkata demikian kepada pemberita ketika kunjungan rumah terbuka Ahli Dewan Undangan Negeri Telang Usan Dennis Ngau di Senadin Miri. Datuk Seri Lee juga turut mengingatkan rakyat di negeri ini supaya tidak terpengaruh dengan pelampau agama yang boleh merosakkan keharmonian dan perpaduan rakyat Sarawak. Turut hadir Residen Bahagian Miri Abdul Aziz Haji Muhammad Yusof.
Lakukan perpaduan. Pelihara demokrasi. Makmur bersama, jalinkan silaturahim. Raikan budaya, tradisi bangsa. Melangkah maju, bergerak ke hadapan. Bersama gapai aspirasi negara. Kami bersama mendukung perpaduan negara. Bersua kembali. 3 keluarga di Kampung Lutong di Sebuyau dekat Semarahan terpaksa dipindahkan ke Pusat Pemindahan Sementara PPS pada petang semalam. Laporan Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak memaklumkan ini berikutan selepas terputus hubungan untuk mendapatkan sumber makanan berikutan hujan berterusan sejak Jumaat lepas selain bertembung dengan air pasang. JPBN juga berkata keluarga yang melibatkan 7 orang berlindung di PPS Dewan Kampung Lutong tersebut merupakan mangsa terjejas banjir di Sarawak yang terkini. Ini sekaligus menjadikan jumlah keseluruhan penduduk dipindahkan meningkat kepada 148 orang. Pembukaan PPS Dewan Kampung Lutong tersebut menjadikan jumlah keseluruhan PPS yang aktif meningkat kepada 3 buah. Fenomena air pasang besar 6.2 meter bermula Jumaat telah menjejaskan beberapa kawasan rendah terutama yang terletak tepi laut dan sungai di Sarawak. Tinjauan RTM di 2 buah kampung di Kuching mendapati air mula naik sekitar pukul 7 malam tadi di Kampung Tanjung Bako dan Kampung Pinggan Jaya. Menurut beberapa penduduk yang ditemui berkata, kejadian tersebut turut merosakkan perkakas elektrik selain kerosakan harta benda lain. Ambil tindakan segera dengan apa yang kami hadapi sekarang itu. Kerana jangan nanti bermusim pula. Bulan 12 kami kena. Sebulan 12 kami kena. Ya kami saran kepada kerajaan atau wakil yang prihatin. Soalnya bakal kami impun lah. Parlimen Sentubong ataupun Dunia 5. Pada petang yang mari nak banjir besar, pasang besar berlaku. Kata pada rumah kami, barang yang rosak di rumah kami adalah peti ais. Peti ais ada 2 IG, washing machine ada 3. Lepas ya perabot-perabot lah yang lain-lainnya rusak, habis hancur lah dihentam oleh air besar, pasang besar ya. Oleh kerana kena ada Kampung Pinggan Jaya tu, masalahnya lain ialah air termenung aja. Lain si ada juga rumah yang tidak dimasuk air, ada memang ada lah. Tapi yang kebanyakan di situ adalah air termenung aja. Sebab aliran untuk si berapa bagus. Mungkin bila-bila lah tidak ada kerjaan nak baik pulih lah. Kampung Pinggan Jaya mempunyai 165 buah rumah yang merangkumi seramai lebih 500 penduduk. Permintaan terhadap pengangkutan bas di Sarawak mencapai kemuncaknya dengan kesemua tiket bas telah habis dijual. Temubual RTM dengan beberapa pengusaha bas di Kuching Central mendapati kebanyakan laluan ke bandar-bandar utama di Sarawak termasuk Sibu, Bintulu dan Miri telah habis sejak 21 Disember lalu sehingga semalam. Manakala untuk hari-hari berikutnya kebanyakan pengguna memilih untuk melakukan pembelian tiket secara fizikal di kaunter berbanding dalam talian. Ini termasuk laluan untuk ke Kanawis, Song dan Kapit yang turut mendapat sambutan selain laluan ke Pontianak, Indonesia. Rata-rata pengguna dikatakan memilih untuk membeli tiket perjalanan malam berbanding waktu siang atas faktor perjalanan yang lebih terasa singkat dan selamat. Perkembangan COVID-19 di Sarawak. 1 kes kematian direkodkan pada Minggu Epidemiologi ME51 akibat jangkitan COVID-19. Menurut kenyataan media yang dikeluarkan oleh Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri, kes tersebut direkodkan di daerah Kuching. JPBN juga memaklumkan sebanyak 475 kes positif dicatatkan pada ME ke-51 dan ia menunjukkan penurunan kes berbanding minggu sebelumnya iaitu 689 kes. Ini menjadikan jumlah keseluruhan kes sebanyak 323,271 kes. Daripada jumlah tersebut, 14 kes dicatatkan dalam kategori klinikal 3, 4 dan 5. Daerah Kuching masih mencatatkan kes tertinggi dengan 168 kes diikuti Sibu 65 kes dan Miri 49 kes.
Paparan itu tadi mengakhiri Berita Pagi Sarawak edisi Selasa 27 Disember. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Sehingga berjumpa lagi. Salam perpaduan. Assalamualaikum.